salam sejahtera. Okey, kita akan teruskan bab yang seterusnya dalam pendidikan seni visual tingkatan 3, iaitu bab yang keempat, seni arca. Okey, pertama sekali kita akan lihat persepsi seni. Okey, dalam persepsi seni kita akan bincangkan dari segi definisi dan juga sejarah perkembangan seni arca. Definisi. Seni arca merupakan hasil produk seni dalam bentuk 3 dimensi. Di mana permukaannya dapat disentuh dan dilihat daripada pelbagai sudut. Arca dalam bahasa Inggeris disebut sculpture dan dalam bahasa Latin dipanggil sculpere, yang membawa maksud satu proses mengukir, memotong atau menggores. Dalam sejarah perkembangan seni arca, bermula secara keseluruhan. Perkembangan seni arca ini bermula pada tahun 1960-an, di mana kesedaran masyarakat tentang nilai estetika seni arca yang agak subjektif setelah terpaparnya beberapa karya seni 3 dimensi. Pengiktirafan dan penerimaan masyarakat luar negara tentang kemampuan beberapa arcawan di Malaysia menunjukkan kemampuan kita menembusi naluri penghayat di peringkat antarabangsa. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni arca pertama yang mampu dibanggakan. Terdapat beberapa pengarca muda pada awal tahun 1980-an, di mana sekumpulan pengarca muda lepasan Institut Teknologi Mara telah membawa nafas baru dalam arena seni arca. Antara pengarca muda tersebut adalah Rosli Zakaria, Ramlan Abdullah, Mat Anwar Ismail dan juga Raja Syariman Raja Azidin. Kita lihat yang pertama dulu, iaitu Rosli Zakaria. Dilahirkan pada 1964 di Johor, merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Halus UiTM Melaka, di mana karya beliau menerapkan gaya semi abstrak dengan karya bercirikan tempatan. Kemudian yang kedua adalah Ramlan Abdullah, dilahirkan pada tahun 1960 di Perak. Beliau merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Halus, Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam, di mana karya beliau banyak menerapkan formalistik dan konseptual dalam menggarapkan isu ideologi. Seterusnya Mat Anwar Ismail, yang dilahirkan pada tahun 1952 di Terengganu. Karya beliau banyak menerapkan nilai estetik tradisional dan menggunakan teknik ukiran kayu serta kimpalan besi. Ini adalah antara karya beliau yang mendapat pengiktirafan antarabangsa, iaitu Storm Rider ataupun Perentas Ribut. Akhir sekali Raja Syariman Raja Azidin, yang dilahirkan pada 1967 di Perak. Usahanya memahami kehidupan dan mendalami keimanan, di mana pembuatan arca sebagai jalan kerohanian. Antara karyanya yang mendapat pengiktirafan adalah Gejolak Api, yang dihasilkan pada tahun 2008. Seterusnya kita akan tengok jenis-jenis arca. Terdapat dua jenis arca, iaitu arca estetik dan juga arca berfungsi. Kita lihat dulu arca estetik. Arca estetik adalah arca yang diperagakan, bermaksud yang kita jadikan sebagai perhiasan, di mana dia melibatkan penghayatan nilai keindahan sahaja. Sebab itulah kita jadikan dia sebagai bahan perhiasan. Arca estetik mempunyai nilai intelek yang amat tinggi untuk difahami. Kemudian arca berfungsi. Arca berfungsi, dia bukan saja mempunyai nilai estetik, tetapi digunakan untuk tujuan atau kepentingan
seperti sebuah kerusi sebagai tempat duduk. Okey, bermaksud bukan setakat mempunyai nilai estetik, tetapi arca berfungsi ini kita boleh gunakan untuk tujuan yang lain. Okey, sama ada sebuah kerusi kita hasilkan arca berbentuk seperti sebuah kerusi supaya boleh digunakan sebagai tempat duduk. Okey, itu adalah jenis arca. Kita ada arca estetik dan juga arca berfungsi. Seterusnya kita akan tengok kaedah asas membentuk arca. Okey, ini adalah kaedah asas dalam membentuk arca. Okey, yang pertama adalah manipulasi, yang kedua luakan, yang ketiga binaan, yang keempat acuan. Okey, kita lihat dahulu kaedah manipulasi. Okey, iaitu membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan. Okey, contohnya dalam penghasilan ataupun pembuatan model, di mana kita menggunakan bahan terbuka seperti tin, dawai, doh dan juga tanah liat. Di mana kita menggunakan kemahiran kita untuk membentuk. Di mana melibatkan proses pemotongan, penilihan, penyederhanaan dan penyusunan dalam pelbagai bentuk. Itu adalah manipulasi. Yang kedua adalah luakan. Luakan ni adalah proses mengukir dan membuang bahagian lebihan pada bahan yang digunakan. Contoh bahan yang kita gunakan dalam menghasilkan arca luakan adalah bongkah kayu, plaster of Paris, batu marmar, lilin ataupun tanah liat. Peralatan yang diperlukan adalah pahat, penukur, gergaji dan juga pengikis. Seterusnya adalah kaedah binaan. Kaedah binaan menggunakan satu jenis bahan utama sahaja. Kita hanya guna satu jenis bahan utama. Contohnya, sekiranya kita gunakan semen, so hanya semen sahaja. Di mana bahan tersebut dibina, ditambah atau dicantumkan. Dia boleh menggunakan dua teknik, iaitu teknik berkerangka dan tidak berkerangka. Contohnya, sekiranya kita nak menggunakan semen ataupun plaster of Paris, kita perlu gunakan teknik berkerangka. Akhir sekali adalah kaedah acuan. Kaedah acuan di mana kita membentuk arca dengan menggunakan acuan. Bahan yang digunakan adalah cecair yang mudah membeku, seperti lilin, plaster of Paris, semen dan sebagainya. Untuk kaedah acuan, dia ada kelebihan di mana kita dapat hasilkan kuantiti yang banyak dalam tempoh yang singkat. Itu adalah kaedah asas membentuk arca, iaitu manipulasi, luakan, binaan dan juga acuan. Seterusnya kita akan lihat bentuk-bentuk arca. Ada 9 bentuk arca yang kita kaji, iaitu assemblage, binaan, luakan, mobile, acuan, timbulan, instalasi, dinding dan juga stabai. Kita lihat dahulu bentuk yang pertama, iaitu assemblage. Assemblage ni adalah cantuman pelbagai bahan terbuang yang berbeza. Seperti contoh gambar ini, kita ambil bahan terbuang yang berbeza lah. Kat sini ada butang, ada pin, ada cakok. Kita ambil ada kain perca, and then kita hasilkan arca itu dengan mencantumkan bahan-bahan terbuang tersebut. Contoh gambar yang kedua ini tayar basikal dan juga kerusi. Untuk kita hasilkan arca. Ini adalah assemblage. Kita cantumkan pelbagai bahan terbuang yang berbeza. Yang kedua adalah binaan. Bentuk binaan ni di mana kita gunakan satu bahan utama sahaja, di mana kita bina, ditambah dan dicantum. Contohnya yang ini, dia menggunakan semen lah. Dibina. Yang ini dia dibina. Dibina dan dicantum. Yang ini
Ini menggunakan bahan kotak. Okey, di mana kotak tersebut digunting kemudian dicantumkan. Okey, untuk menghasilkan satu bentuk arca. Okey, seterusnya adalah luatkan. Okey, luatkan. Okey, proses kita ukir dan buang. Mula-mula kita ukir dahulu. Okey, pada bahan tersebut, contohnya blok kayu ataupun plaster of Paris. And then, okey, selain daripada ukiran tu kita akan buang. Lebihannya kita buang. Okey, lebihannya kita buang. So dia akan menghasilkan seperti timbulan. Okey, next adalah arca bentuk mobile. Okey, mobile ini adalah arca yang mempunyai seni kinetik, iaitu bergerak. Okey, mempunyai kemampuan bergerak, berputar ataupun berombak, di mana dia mempunyai awangan. Okey, boleh berputar 360 darjah. Okey, itu mobile. Okey, and then kita tengok acuan. Okey, acuan seperti mana yang diberitahu dalam kaedah asas membentuk arca, salah satunya adalah acuan. Okey, di mana kita akan menggunakan bahan cecair yang cepat membeku. Okey, kita tuang ke dalam acuan. Okey, so kita dapat menghasilkan arca dalam kuantiti yang banyak dalam tempoh yang singkat lah. Okey. Okey, seterusnya adalah arca timbulan. Okey, arca timbulan ini lebih kurang macam arca luatkan, tapi bezanya adalah arca timbulan ni dia bentuk 3D menunjuk keluar daripada satu permukaan dua dimensi yang rata. Contohnya yang ini. Ini adalah luatkan. Kita tengok bezanya luatkan dan juga timbulan. Luatkan yang lebihan daripada apa yang kita ukir, kita buang. Kita buang. Berbanding timbulan, dia masih ada. Yang timbulan ni, ukiran timbulan ini di atas satu permukaan dua dimensi. Bermaksud lebihan ni kita tak buang, yang bahagian bawah. Itu beza luat dan juga timbulan. Next adalah instalasi. Instalasi adalah satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa sebenar. Bermaksud berlakunya satu peristiwa pada satu tempat, and then sebagai peringatan lah kepada penduduk dan semua orang yang pergi ke kawasan tersebut. Kita hasilkan satu arca untuk memperingati peristiwa tersebut. Contohnya yang ini gambar todak ni, ikan todak ni. Ini adalah di Singapura. Seterusnya adalah bentuk dinding. Arca dinding. Arca dinding adalah integrasi antara catan dengan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekatkan pada dinding. Ini memang kita khusus kita hasilkan arca tersebut untuk kita lekat di dinding. Dan akhir sekali adalah arca berbentuk stabai. Stabai ini lebih kurang dengan mobile, cuma yang bezanya adalah arca stabai ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakannya terhad, di mana dia bergerak sama ada ke kiri, ke kanan ataupun atas, bawah. Dia tidak boleh berpusing 360 darjah sebab dia tidak mempunyai awangan. So itu adalah bentuk-bentuk arca. Kita ada assemblage, binaan, luatkan, mobile, acuan, timbulan, instalasi, dinding dan juga stabai. Kita dah pun habis bab yang keempat, iaitu seni arca.